Junjungan terakhir lambang kesederhanaan, bukti keamanan Rasulullah. Dia pemimpin ulung, dia kekasih agung. Siapakah kita di mana berada? Junjungan terakhir lambang kesederhanaan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Yang berusaha pengurusi masjid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tok-tok imam, tok-tok guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ni. Alhamdulillah, kita selalu mendengar saban tahun tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kesahan yang dikhabarkan kepada kita memang teramat banyak, dan terkadang-kadang kesahan yang disampaikan itu begitu menakjubkan dan begitu istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ni insya-Allah saya nak ajak tuan-tuan untuk sama-sama kita bincang sedikit sebanyak berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, bagaimana kita dapat menghayati apa yang Rasulullah SAW zahirkan dari segi kepribadiannya, untuk sama-sama kita tekuni dan seterusnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Mengetahui tentang kisah seorang yang hebat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah bermakna kita hanya mengetahui dan menyanjung, tetapi yang lebih besar daripada itu, bagaimana kita nak menjelmakannya dalam diri kita untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika sekiranya kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku, nescaya kamu akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, istimewanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan itu, apa yang dibuatnya itu, apa yang dizahirkannya itu, semuanya itu terpandu dengan wahyu ilahi. Baik cakapannya, baik tindakannya, apa yang dikemukakannya itu sebagai penterjemah Al-Quran secara zahir dan lahir. Yang Sayyidatina Aisyah menyatakan, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kalau saya akan misalkan beberapa permisalan nak tunjuk kepada kita betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama sekali, kita lihat dari sudut iman. Perkara iman, perkara yakin, perkara tawakal, maka Nabi ini benar-benar mengimani Allah
yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tindakan dia ni bila dia faham iman, yakin dan tawakal, hatinya tenang dengan setenang-tenangnya. Dia tak kisah lagi. Sebab dia tahu dengan kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka sudah barang tentu akan datang pertolongan Allah Ta'ala. Kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tak ada sebarang hujahang Allah tolong. Banyak kisah nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa, kaumnya kata inna lamudrakun, kita telah dikepung, kita telah dikenakan dengan kenaan seperti itu. Tapi akhirnya Allah selamatkan. Dengan tiba-tiba asbab bumi lemah, maka datangnya asbab langit. Asbab langit yang datang itu iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada Nabi kita. Bagaimana Allah jadikan kepada Nabi seperti Nabi Musa, laut terbelah, selamat daripada Firaun. Allah boleh buat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepadanya dengan kejadian yang cukup hebat. Yakinnya dia kepada Allah, imannya dia kepada Allah, tawakalnya dia kepada Allah amat jelas dalam episod kehidupannya. Saya ambil 5-6 contoh sebelum kita masuk isu yang lain. Ketika dia berada di kota Mekah, puak-puak Abu Jahal, mereka cuba mengenakan Nabi macam mana. Dia tengok Nabi SAW sedang sujud kepada Tuhan, semayang ataupun sujud. Dia ambil bekas perut unta tu, dia tebar atas Nabi sedang sujud, macam diselimut dengan najis unta. Sehinggalah anak perempuan Nabi Fatimah Zahra merasa sedih dan dia bersihkan abahnya. Dia menangis. Nabi menyatakan, la tabki ya bunayyati fa innallaha mani'un abaki. Wahai anak perempuanku, jangan kamu menangis, Allah pasti akan melihara atau menegah abah kamu daripada dikenakan yang tak baik. Nabi beri semangat. Satu hari Nabi tidur. Bila Nabi tidur di satu tempat terbuka, datang musuh Islam bernama Daksur. Daksur bila dia datang, dia hunus pedang dan dia kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ma yamnauka an sayfi haza. Terkejut Nabi dalam keadaan tak ada apa-apa. Baru tidur, baru lena, bangkit. Maka Daksur yang masa itu belum Islam berkata, hai Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedangku ini? Maka Nabi jawab spontan dengan penuh yakin, Allah. Akhirnya tuan-tuan, pedang tu jatuh. Nabi ambil dan Nabi tanya soalan yang sama kepada Daksur. Ma yamna'uka an sayfi haza. Siapa pula yang menyelamatkan kamu daripada pedangku ini? Daksur tak dapat nak jawab, tuan-tuan. Daksur tak dapat nak jawab. Yang dapat nak jawabnya hanyalah Nabi cakap macam itu, dia tak boleh nak jawab. Tengok, soalan yang sama ditanyakan kepada Nabi, yakin Allah. Soalan yang sama Nabi tanya kepada musuhnya, tak boleh nak jawab.
Daripada situ kita faham, tuan-tuan, yakin dan iman ni penting sangat. Nabi ajar kepada sahabatnya tentang iman. Masalah iman ni masalah benda dalam, benda yang tak nampak tengok. Iman ni dia ni ada pasang surut. Tapi macam mana kita nak develop, kita nak subur iman kita, kita nak jadikan iman kita ni hebat. Satu hari Nabi panggil Harisah, Nabi bertemu Harisah, sahabat dia. Nabi kata, "Ya Harisah, kaifa asbahta?" Wahai Harisah, bagaimana keadaan kamu pagi ni? Harisah jawab, "Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah." Aku pada pagi ni beriman sebenarnya, ya Rasulullah. Nabi SAW tanya balik Harisah, "Ya Harisah, inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanika?" Ya Harisah, setiap sesuatu tu ada hakikat. Apa hakikat kamu beriman ni? Jawab Harisah, "Aku merasakan arasy Tuhanku terpampang di hadapanku. Aku merasakan kematian sedang berada di belakangku, nak mencengkam, nak mengambil. Aku merasakan aku berdiri atas titiang sirat. Aku merasakan sebelah kananku, aku melihat ahli syurga sedang bernikmat-nikmatan. Seolah-olah aku melihat sebelah kiriku ahli neraka sedang meraung kesakitan dia azab." Maka kata Nabi SAW, Nabi menyatakan, "Benar kamu beriman." Dan Nabi berkata, "Abdun nawwarahullahu qalbah." Inilah hamba yang Allah Subhanahu wa taala cahayakan hatinya. Kalau orang yakin macam itu, sudah barang tentu imannya kuat. Jadi iman ni benda dalam. Apabila di-develop, apabila diajar, disubur, dia akan naik tinggi, hebat. Dan dia tak semestinya orang baru kena iman ipih, orang lama kena iman tebal, tak. Dia berdasarkan yakin dengan sungguh-sungguh. Saya terbaca dalam satu buku moden, satu kisah dalam kitab Ar-Rawa'iq kalau tak silap. Kisah seorang perempuan Rusia berpahaman Kristian Ortodok. Bersama kawan-kawan dia dengar cerita ada jawatan besar atau peluang pekerjaan baik untuk dia kerja di Eropah. Maka dia pakat dengan kawan-kawan dia musafir sebab dapat elang kerja besar ni. Sampai di tempat tersebut, majikan baru ni telah menipu dia. Rupa-rupanya nak suruh dia menjadi pelacur. Kawan-kawan dia terima semua, terpaksa. Tapi oleh kerana dia merasakan tak baik, dia tak terima. Menyebabkan dia dikurung, dipukul. Tapi dia tetap dengan pendiriannya, seorang yang jaga maruah. Selepas beberapa ketika, entah macam mana, dia dapat melarikan diri. Perempuan ni dapat melarikan diri. Bila dia dapat melarikan diri, dia tak tahu nak pergi mana. Kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan Islam, Muslimah, orang Arab. Muslimah ni bila tengok dia ni, bawa ke rumah. Perempuan Muslimah ini, orang Islam ni, ada abang dia. Abang dia pun orang baik juga. Abang dia ni cakap dengan ini macam mana beri makan, beri minum, biar tenang dulu. Tak cakap apa. Sampailah keadaan jadi trauma tu hilang, dia reda. Akhirnya abang ni bagi beberapa buku berkenaan dengan agama Islam. Dia anti, tuan-tuan. Tapi bila tengok layanan baik ni, dia rasa seronok. Kemudian dia baca, dia mengaji, dia faham. Nak jadi ke cerita, maka menikahlah dengan abang perempuan Muslimah ni dengan
wanita ni. Dan wanita ni pun masuk Islam. Selepas beberapa ketika, suami ni kata kepada isterinya, "Wahai isteriku, tak cantik kita kahwin, tapi kita ni tak pernah bertemu dengan keluarga awak." Setiap kali dia nak suruh temu, yang perempuan ni mengelak, tak mau. Sampailah bila suaminya pujuk sangat, dia kata boleh, tapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, bila kita pergi, kita punya tiket kita carilah pergi balik ke apa ke, kita beli tiket, kita sedia dah. Yang kedua, kita sewa hotel. Maka dia pun pergi, sampai tu sewa hotel, duduk di hotel. Kemudian kedua-dua ni pergi ke rumah si perempuan ni. Bila sampai rumah perempuan, disambut oleh ayahnya dengan baik, abang. Tetamu ni duduk depan. Dua abang dengan abah ni duduk sambut, cakap dengan bini. Cakap dapur, cakap mula-mula slow, jadi kuat macam bergaduh. Tapi tak fahamlah sebab ni bahasa lain, ni bahasa lain. Bergaduh. Akhirnya abang ni bawa kapok, bawa parang, nak pergi bunuh suami perempuan ni. Lari tuan-tuan, dia hambak. Lari, akhirnya duduk di hotel. Bini dia kata pergi. Duduk di hotel lama. Tapi oleh kerana isteri dia, tengah-tengah hari dia akan datang, dia akan tengok isteri dia. Tapi senyap rumah. Esok kan dia datang lagi. Begitulah berapa kali dia datang. Lama dia datang, tengok senyap. Satu ketika tu bila dia datang, dia tengok pintu terbuka tingkap. Dia nampak isteri dia, kata lari, kata balik. Tak apa, balik dulu. Sehinggalah satu hari, sampai dia tengok isteri dia, isteri dia keluar dan terus pergi, bawa dia. Isteri dia kata, "Jom kita naik kereta." Dia nak tahu apa, dia kata biar dulu. Sampailah di hotel, isteri dia kata, "Jom kita pindah, kita pergi ke airport lain. Daripada airport tu kita naik kapal terbang terus balik semula." Akhirnya bila sampai di rumah, selamat dah. Suami ni tanya isteri dia, sebenarnya apa berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila dah suami nak tahu, isteri cerita. Tak kala kita sampai, bapa ni tanya dia, macam mana sebenarnya? Dia pun cerita kisah A sampai Z sampai dia menikah. Bapa ni jawab, "Aku rela kamu jadi pelacur daripada kamu masuk Islam." Bergaduh. Akhirnya abang-abang dia nak pergi bunuh. Akhirnya dia kata, "Saya ni duduk dalam rumah, saya kena pukul." Dia tunjuk belakang dia ni, berbilur otak kena. Kemudian abang dia ni pula ikat kaki dia dengan rantai panjang kuci. Hanya boleh pergi dapur dan pergi tandah, pakai gatal kaki. Jadi dia tak boleh nak keluar. Dan kuci tu disuruh adik perempuan jaga dia. Adik perempuan dia seorang lagi. Adik perempuan dia ejek dia. Tapi oleh kerana kakak dengan adik perempuan ni mungkin ngam tu lain macam. Tiba-tiba adik perempuan ni selepas beberapa hari ni rasa kesian kakak. Dia kata, "Kak, bagus kok agama kakak." Akhirnya adik pun nak masuk Islam. Dan adik ni buka kunci, lepas dia, "Kak pergilah, biar saya lah jawab dengan abah." Macam mana dia masuk Islam, tapi dia tetap sabar dan tetap kukuh iman dia walaupun dia diuji tribulasi macam tu. Inilah yang kita nak pasak dalam jiwa kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bincang yang pertama, iaitu berkenaan dengan macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semai iman. Bagaimana dia ajar kita untuk beriman.
bagaimana dia tahqiqkan kalimah la ilaha illallah. Hal seperti ini adalah amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Imam ini tuan-tuan, kalau boleh di masjid ni kena ajar akidah. Tengok macam mana para sahabat radhiyallahu anhum menjunjung akidah. Tengok para salafus salih menjunjung akidah. Mereka ini dia pegang dengan sungguh-sungguh, yakin dengan sungguh-sungguh, serah bulat-bulat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadinya kehidupannya berbeza, tuan-tuan. Kedua, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia cuba islah dan baiki semua masyarakat. Daripada kecil sampai besar, remaja sampai tua, sampai kekeluargaan, sampai siasah negara. Semua ada dalam Islam macam mana Nabi praktiskan. Oleh kerana Nabi ni sesuai dengan semua orang, maka kita tengok tempat yang ada itu ada sentuhan Nabi, pandangan Nabi, pendapat dan juga wahyu ilahi kepada Nabi untuk bentuk manusia. Apa yang tak ada, tuan-tuan? Isu kemiskinan, adanya bahagian zakat. Bagaimana Nabi sebut tentang masalah miskin. Isu masalah rezeki payah, Nabi ada sebut macam mana masalah rezeki yang payah ni nak selesai. Isu keberhutangan, macam mana Nabi ajar. Seorang lelaki kata, saya ni ditanggung oleh hutang banyak. Nabi ajar baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. 8 perkara Nabi minta. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok macam itu, maka fahamlah kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia ambil semua kecanaan kepada masyarakat. Dia temu anak-anak kecil, dia nasihat. Dia ajar kepada ibu bapa, alimu auladakum ar-rimayata was-sibah. Ajar anak-anak kamu main panah dan pedang. Dia ajar, dia sebut kepada sahabat-sahabat, muru auladakum bis-salah iza balagu sab'an. Suruh anak kamu semayang bila umurnya 7 tahun. Artinya daripada kecil lagi Nabi didik, bahkan masa lahir lagi, bahkan masa nak kahwin lagi. Nabi sebut takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk kamu letakkan mani kamu tu. Maknanya pilih pasangan yang baik. Siapa tahap tu? Bila mana dapat anak, dia suruh beri nama yang baik, sebagai tafaul, sebagai doa, sebagai satu harapan baik. Anak pula disuruh diasuh. Kita tengok dia temu dengan Abdullah bin Abbas yang kecil, Nabi doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihlah budak ni dan fahamlah ilmu tafsirul Quran. Artinya Nabi tak biar begitu saja budak kecil. Orang muda pula Nabi ajak. Remaja zaman Nabi berbeza dengan remaja zaman sekarang, tuan-tuan. Saya cukup bimbang bila remaja zaman sekarang dia tak tahu kecuali gadget je. Dia hanya tahu masalah tentang teknologi sahaja. Penggunaan handset dengan pelbagai bentuk aplikasi. Ini yang menjadi edik atau ketagihan yang parah dalam anak muda kita, bahkan sampai kepada peringkat yang tua. Akhirnya hanya itu sahaja yang menjadi pemikiran, kesedaran, pembinaan syakhsiyah, masalah kekeluargaan, penghormatan kedua ibu bapa, berkasih sayang, bersilaturahim dengan adik-beradik mula pudar. Dan ini kalau kita biarkan,
dia akan membawa masyarakat yang sifatnya selfish, aku je. Tak lagi bergantung kepada keluarga, tak dia je. Dan penyakit ini mula menular. Bahaya tuan-tuan. Sedangkan zaman Nabi ajak ni, remaja ni, masa remaja inilah kalau kita nak ubah, nak jadi orang yang hebat. Anak-anak muda inilah apabila diberi sebaik mungkin ilmu, sebaik mungkin akhlak dan adab, dan ditambah dengan iman dan taat patuhan kepada Tuhan, dia akan jadi aset yang amat berharga, bernilai. Tapi apakan daya, biarkan. Kita biarkan. Kita tak tahu apa benda nak buat. Saya bila saya datang ke kampung, saya sebenarnya merasa seronok yang amat sangat. Kerana sejarah menunjukkan kenapa Nabi bila dia dilahirkan, dia disusukan di kampung. Di kampung Bani Bakar, di kampung Halimatus Sa'diyah, di kampung Abi Kabsyah. Kenapa Nabi dibawa daripada bandar kota Mekah, suruh duduk 4 tahun duduk kampung? Kerana yang pertama, di kampung ni dia punya laras bahasa dia tu cukup baik, adabnya cukup tinggi. Di kampung ini mereka hidup dengan perasaan berinteraksi alami. Dia tengok pokok, dia tengok kambing, dia tengok unta, dia tengok keldai, dia naik bukit, dia turun lurah, dia bersama jiran. Suasana ini hampir tidak ada di bandar-bandar, tuan-tuan. Kalau ada pun terhad. Tapi di kampung ni kita tengok keadaannya amat-amat berbeza. Nabi ke kampung. Sebab itu tokoh-tokoh kata, mengkaji tokoh-tokoh hebat biasanya asal daripada kampung. Lasaknya dia, semangatnya dia, kuatnya dia lain. Tuan-tuan beruntung duduk sini. Kampung, sekurang-kurangnya udara yang kita hirup tu segar. Kita hilang daripada kesibukan kota kosmopolitan. Tadi saya ke Penang, saya bertemu dengan seorang besar, Datuk Seri apa benda, tanpa sebut nama. Dia kata dulu saya punya darah tinggi, saya naik semua. Selepas saya lepas semua jawatan, hilang darah tinggi. Okey, kayuh basikal, tenang. Kadang-kadang kita terlupa, tuan-tuan. Kita duk kata, oi, kalau dapat banyak ni. Dia setiap orang tak ada, melainkan ada masalah belaka. Jangan ingat orang yang pakat besar tak ada masalah. Jangan ingat orang kaya tak ada masalah. Jangan ingat orang yang nampak hebat, sihat tak ada masalah. Semua ada masalah. Kita kata, oh susahnya kita duduk sini. Tuan-tuan tahu, jangan kita tengok cara bentuk yang negatif. Sebab kita tak nak, saya selalu sebut, kita tak nak bahagia berada di tengah, tidak ke orang tu, tidak ke orang ni. Kita nak bahagia boleh kita, bahagia boleh kat dia. Jangan bahagia duduk tengah je. Orang ni pun tak dapat, orang tu tak dapat. Contoh, seorang kaya, asal orang kampung, duduk di bandar besar, dapat isteri pun comel, dapat seorang anak, seorang je anak, naik kereta hebat BMW dan seumpamanya, balik kampung, meredah sawah-sawah padi jalan, tengok menghijau, nampak sebuah rumah buruk, rumah biasa. Di rumah itu nampak satu keluarga, ada suami isteri sebagai ibu bapa, ada pula anak 5-6 orang, 4-5 orang anak dia, duk main ngai kapuyu, main wow, macam-macam lah.
pergi berlari sikit, duk hambak ayang, duk macam tu. Bila kereta daripada bandar masuk ni, dia perlahan je. Si suami ni tengok kepada jauh kampung, rumah. Tengok anak-anak, tengok bini duduk atas bansal, makan goreng pisang, ubi kayu, kan kemah. Si suami ni kata, hak yang kaya ni kata, seronok hidup macam tu. Bahagia nampak dia. Anak pun ramai, boleh main. Aku anak seorang je. Tengok tu, makan pula ubi kayu, ikan puyuh, ikan haruang, ikan keli. Isteri aku tak boleh geli. Jadi dia rasa bahagia tu kepada orang sana. Hak duduk nampak. Orang sana pula bila tengok kereta besar ni, suami ni pula kata, beruntungnya orang tu, dah lah kereta besar. Tengok bini pula comel. Anak pula sikit tak macam aku. Bahagia hidup dia. Hak ni kata orang tu bahagia, hak nu kata orang ni bahagia. Tak ada bahagia. Dua-dua bengkak je. Tuan-tuan, sebab kita duk rasa bergiang, orang ni pula rasa bergiang. Tak ada apa-apa. Cuba buat. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Kita akan rasa bahagia. Kita nak macam tu. Dan luar biasanya, Nabi kita ni datang mengekspor kebahagiaan. Dia ekspor kebahagiaan. Orang ni kebahagia, orang ni bahagia. Dia ekspor, dia ajar kebahagiaan. Kalau kita baca dalam berzanji kita, marra'a wajhaka yas'a, siapa yang tengok wajah kamu hai Muhammad, dia akan rasa bahagia. Tengok wajah Nabi rasa bahagia. Ni hebatnya, rasa seronok. Jadi sahabat-sahabat yang keliling Nabi semua rasa seronok. Masyarakat Madinah merasa seronok. Dan hal ni tak berlaku dalam kehidupan kita mutakhir ni. Masing-masing penimpala, masing-masing susah hati, masing-masing tak keruang. Macam mana ni? Ini semua suasana yang perlu kita fikir dan perlu kita semak dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, poin yang terakhir mungkin saya nak sebut. Bincang bab Nabi kita selalu bincang. Kita tengok satu persatu. Cuma saya mari terfikir. Saya merasakan kalau kita nak jadi baik, kita letakkan bulan Rabiul Awal ni sebagai bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustaz mari mengajar untuk bulan Rabiul Awal ni, kita telah bagi silibus dah. Sebulan kita kenal Nabi. Ustaz pertama akan cakap cover Nabi daripada sebelum lahir sampailah Nabi umur dia 25 tahun. Ceramah. Ustaz kedua akan bercakap pula Nabi daripada umur 25 sampai terima wahyu. Ustaz ketiga pula akan ceramah daripada masa duduk Mekah 13 tahun selepas terima wahyu. Ustaz keempat pula cakap masa duduk Madinah 10 tahun. Ustaz yang kelima akan bincang berkenaan dengan peperangan Rasulullah SAW. Ustaz yang keenam akan bercakap berkenaan surat-surat yang Nabi kirim kepada gubernur dan pembesar dunia. Seterusnya bincang sifat-sifat Nabi. Bincang pula apa benda yang Nabi suka, apa benda yang Nabi benci. Maka dibincang semua sekali, kita melumati seluruhnya. Termasuk isteri-isteri Nabi kalau boleh, siapa kenal seorang-seorang. Termasuk juga kita kena bincang anak-anak Nabi, kenal pula seorang-seorang. Termasuk juga kita nak kenal anak susuan Nabi, siapa dia. Kita nak kenal pula ibu-ibu yang menjadi menyusu Nabi, kita kenal satu persatu. Kalau kita tahu semua tuan-tuan, artinya maklumat yang kita terima tentang Nabi ni adalah cukup-cukup baik. Kemudian kita kena tengok pula
bagaimana Nabi melaksanakan sunnah dalam kehidupan. Macam mana Nabi buat? Macam mana Nabi praktiskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil satu. Kita cuba buat, tuan-tuan. Mungkin satu hari kita panggil ustaz tolong ajar kat kami semua cara wuduk sunnah Nabi. Ustaz pun ambil praktis satu-satu. Basuh gini. Oh begitu. Akhirnya mari terpeta dalam ingatan kita. Terfokus. Yang lain pula, ustaz macam mana cara Nabi sembahyang? Tolong tunjuk. Ustaz pun tunjuk secara demonstrasi depan-depan kita cara Nabi sembahyang. Barulah kita faham dengan sebaiknya. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menginsafi diri kita. Kita faham. Saya nyatakan tuan-tuan, duduk di kampung ni peluang untuk kita beribadat banyak. Bukan tak ada kerja, ada. Tapi taklah sesibuk macam bandar. Bandar nak pergi masjid kadang-kadang jauh, sibuk. Tapi tuan-tuan duduk sini, start motor je, peh, siapa dah. Yalah nak masuk tadi jauh lah sikit, tapi sekurang-kurangnya okey lagi. Kita gunakan suasana ini, kita bina anak-anak, remaja, ibu bapa, semuanya hubungan yang baik, yang suka. Biar anak-anak orang kampung ni ramai masuk universiti. Biar anak-anak kawasan ni ramai yang menjadi para ustaz, para guru, kerja-kerja yang hebat, peniaga yang berjaya. Semuanya insya-Allah kita boleh lakukan dengan sebaik. Jadi saya rasa sekadar itulah tazkirah saya yang ringkas ni. Kalau nak panjang tentang hal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada buku Makrifah Rasulullah sallallahu. Tuan-tuan boleh bacalah dalam buku ni. Hatta nama Nabi pun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, sampailah kepada bin Malik bin Nizar, sampailah kepada bin Ma'ab bin Adnan. 21 lapis pun kita sebut sifat-sifat Nabi satu persatu. Kita nak zahirkan cinta kat Nabi, kita ada buku khas. Macam mana sahabat sayang Nabi, cinta Nabi. Sayyidina Ali kata, Rasulullah ni lebih kita sayang pada ibu bapa kita, anak kita, bini kita, hatta diri kita sendiri. Begitu juga Nabi dengan masa, peliharalah satu buku yang kami sebut macam mana Nabi jaga masa. Fahamkah kata hidup hanya sekali, justru biarlah bererti. Bayan linnas, isu-isu semasa yang banyak berlaku, kita telah sebut dalam bayan linnas ni satu persatu. Sifat mufti dan mustafti ni masalah buku baru bab fatwa ni, satu persatu. Dan juga buku Safinatun Najah, buku ni sesuai untuk buat pengajaran di sini, khususnya dalam fiqh bermazhab Syafi'i, dan juga fatwa-fatwa daripada pejabat mufti wilayah kita kumpulkan. Yang penting tuan-tuan, jadilah kehidupan kita ni sentiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaji, mengkaji akan sifat-sifatnya, dan kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat pada hari akhirat kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, علمنا التأويل، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.